Siapa yang menjumpai kanak-kanak terbuang di suatu tempat dan mengambilnya untuk dijaga dan dididik, maka dia wajib mempunyai saksi terhadap tindakannya itu. Hal ini dilakukan demi memelihara taraf merdeka dan keturunan anak-anak tersebut. Dulu kalau tak jadi hamba, sekarang mungkin hamba jenis baru, boleh berlaku juga macam-macam. Dan kadang-kadang penggunaan dengan salah, dididik, diasuh, lalu dijadikan gangster, dijadikan dengan tujuan-tujuan yang tak baik. Ini semua membahayakan. Jika terdapat harta bersama anak-anak itu, dia wajib mendatangkan saksi terhadap harta tersebut. Hal ini dilakukan bagi mengelakkan sebarang tuhmahan dan menjamin hak anak terhadap hartanya, sekalipun orang yang mengambil anak itu ialah seorang yang adil dan amanah. Syarat-syarat anak pungut boleh tinggal bersama orang yang mengambilnya. Dia ada beberapa syarat. Pertama, Islam. Kedua, adil. Ketiga, cerdik dan matang. Keempat, bermukim. Ini dia syarat dia. Apabila seorang mengambil anak terbuang dan dia dibenarkan memeliharanya setelah memenuhi syarat tertentu dengan melihat sama ada terdapat harta bersama anak itu atau sebaliknya. Jika terdapat harta bersamanya dan oleh kerana dia berada di sisinya tiada siapa yang mempertikaikannya, maka dia dianggap sebagai milik anak tersebut. Justru hakim hendaklah memberi keizinan kepada penjaganya untuk membelanjakan harta tersebut bagi kepentingan dan keperluan anak tersebut. Ini jelaslah kalau ada harta. Kalau tak ada, itu cara lain pula. Sebaliknya, jika sekiranya tidak ada harta, maka nafkahnya hendaklah diambil alih oleh Baitul Mal melalui peruntukan dan kepentingan umum. Hal ini kerana harta Baitul Mal disimpan untuk kepentingan tersebut. Inilah hukum yang disepakati oleh para ulama Islam. Hal ini berdasarkan riwayat bahawa Sayyidina Umar ibn Al-Khattab telah mendapat sepandangan para sahabat untuk menentukan nafkah anak-anak pungut. Mereka bersepakat mengatakan bahawa nafkahnya hendaklah diambil daripada harta Baitul Mal. Kanak-kanak yang tidak mempunyai harta tersebut termasuk dalam golongan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, man taraka malan fali warasatih wa man taraka kallan fa ilayya, wa fi riwayah wa man taraka dainan aw daya'an falyatini fa atahu maula. Siapa yang meninggalkan harta, dia adalah untuk warisnya, dan siapa meninggalkan bebanan, maka terserahlah kepadaku. Dalam riwayat lain, siapa yang meninggalkan hutang atau anak tanpa harta, dia hendaklah menemuiku, akulah walinya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Baitul Mal bertanggungjawab dalam isu ini. Harta Baitul Mal tak perlu diganti. Hakim tidak perlu meminta harta Baitul Mal yang telah dibelanjakan sebagai nafkah kepada anak tersebut diganti setelah dia dewasa dan kaya. Ini kerana nafkah bukannya hutang, tetapi merupakan hak kanak-kanak tersebut, sebagaimana nafkah suami kepada isteri, nafkah bapa kepada anak-anak. Nafkah anak pungut apabila Baitul Mal tidak berharta. Jika harta Baitul Mal tidak mencukupi dan menampung keperluan anak-anak pungut disebabkan mereka ramai atau terdapat keperluan lain yang lebih penting dan sebagainya, maka hakim wajib meminjam kadar yang mencukupi untuk memerlukan keperluan anak-anak tersebut daripada orang kaya. Hutang ini dibuat atas nama negara dan hendaklah diganti apabila Baitul Mal mempunyai harta. Boleh juga macam tu. Memberi perhatian kepada anak pungut. Anak pungut ni kita kena beri perhatian betul-betul. Berdasarkan hukum-hukum yang telah dinyatakan, dapatlah disimpulkan bahawa Allah meletakkan tanggungjawab menjaga dan mendidik anak-anak pungut pada kedudukan yang penting dan utama. Semua orang Islam berdosa jika mereka cuai memelihara seorang anak pungut. Pemerintah juga berdosa jika tidak memberi perhatian kepadanya dan tidak cuba memeliharakan bagi menggantikan kasih sayang ibu bapanya. Sehubungan itu, Islam mewajibkan pemerintah berhutang daripada orang Islam yang kaya jika negara itu miskin dan tidak ada cara lain untuk menanggung perbelanjaannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berkenaan dengan anak pungut ini, hukumnya adalah amat-amat penting untuk kita ketahui. Kerana isu anak pungut ini adalah isu sejagat. Isu berlaku di sepanjang zaman.
Betapa banyaknya anak pungut di akhir zaman menunjukkan kepincangan masyarakat tersebut. Dan anak pungut ini sebenarnya dia tidak berdosa. Sama ada dia dilahirkan cara sah, dia dilahirkan cara zina, atau seumpamanya, dia tidak berdosa. Yang berdosanya ibu bapanya. Sebab terjadinya anak pungut, yang pertama sekali boleh jadi dengan sebab malu, zina. Yang kedua dengan sebab kefakiran yang melampau. Tapi ini jarang berlaku. Jarang berlaku.